So, mereka kata begini, iradah Allah Subhanahu Wa Taala tu dikatakan qadim, tidak berpermulaan. Tapi kata okey, cawan ni belum bergerak. Sekarang ni digerakkan. Ni termasuk dalam iradah Allah tak? Of course. Semua yang berlaku termasuk dalam iradah Allah. Tapi pergerakan cawan ni berlaku bila? Sejak azali ke? Tak. Dia berlaku sekarang. Ataupun tadi sekejap lah. You cannot point to now. Every time you say now, it moves already. Betul tak? Sebab tu ada orang kata, waktu ni ada dua je. Waktu ni hanya tadi dan akan datang. Sekarang tak ada. The moment you say sekak, dah bergerak. Sekak, derang, dah bergerak. Dah bergerak. Faham So waktu ni sebenarnya hakikatnya ada dua sahaja. It is only the past and the future. Past tense, present tense. Past tense, present tense. Tapi sebab, yalah, okay, tak apa. Kita jangan masuk bab tu dulu. So, macam mana tu? Kata Allah mi'iradah tu, bila pergerakan kopi ni juga atas kehendak Allah. So, kehendak ni berlaku sekarang. Dia baru. Dia bukan qadim, dia hadith. So, pegangan kami Ahlussunnah wal Jamaah, kata, iradah, kehendak Allah ni, sudah berlaku dah. Dia sudah ada dah. Macam contoh, tadi sebelum saya nak gerakkan kopi tu, saya dah berniat, saya dah nak gerakkan dia dah. Tapi, the actual movement berlaku bila? Later. Later. Tapi iradah dah selesai dah. Kehendak dah selesai dah. Macam semalam, awak nak datang sini dah. Kehendak dah. Kehendak dah. Tapi dah berlaku ke belum? Itu dipanggil sebagai suluhi. Suluhi ni potential. Allah punya potential will ni dah ada dah. Tak pernah tak ada. Tapi tanjizi, the execution tu, yang berlaku secara hadis, secara baharu. Kalau susah sangat nak faham, pandang diri kita je lah. Kehendak kita banyak dah berlaku. Ada kehendak 10 tahun lepas, hari ni baru buat. Tapi kehendak tu dah berlaku dah. Maksudnya kehendak tu sudah berlaku, tetapi apa yang dikehendaki itu belum terjadi. Tapi kehendak tu tidak berlaku. Apa yang dikehendaki belum terjadi. Faham? Iradah dah berlaku, tapi dia punya actualization of the iradah itu belum berlaku. Okey. Apa dalil dia? Simple lah. Ni rasanya tak perlu dalil pun, orang awam pun boleh fikir sendiri. Tuhan ni ada kehendak ke? Dia tanyalah mana-mana orang. Pek ke, kan, aci ke, makcik ke, yang mungkin tak pernah baca Quran. Tanya dia, rasa-rasa Tuhan ni dia ada kehendak ke? Pastilah kita 99% akan kata, mestilah kalau tak ada kehendak macam mana alam ni boleh ada kan? Ni bagi yang percaya Tuhan. So Allah berfirman, wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Siapa yang Allah nak menguji dia, Allah nak sesatkan dia, kamu tidak akan mampu untuk buat apa-apa. Kalau Allah nak fitnah ni maksudnya uji dengan ujian, dan juga boleh bermaksud ujian yang sampai menyesatkan dia. Okay? Kamu tak boleh memiliki apa-apa. Kalau Allah dah nak, you cannot do anything about it. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahu min dunihi min wal. Kalau Allah inginkan keburukan kepada sesuatu kaum, tidak ada yang boleh tolak. Dan tidak ada yang boleh jadi wali untuk mereka. Wali ni pelindung daripada Allah. Kata, ya Allah jangan buat. Tak boleh dah. Tiga, al-qudrah. Qudrah pula apa? Sifatun azaliyatun qa'imatun bidhatihi ta'ala. Kat depan ni semua sama. Sifat azaliyah. Azaliyah ni nak samakan dengan qadim boleh, tapi dia ada perbezaan sikit. Tapi saya tak, I do not choose to speak about that. Bidhatihi ta'ala yata'atta biha ijad kulli mumkin wa idamuhu takif. Okey. Kalau ilmu tadi berkenaan dengan mengetahui, iradah penentuan, qudrah penciptaan, ijad mewujudkan sesuatu. Okey? Ilmu, kehendak, buat. Kita boleh belajar sesuatu daripada sini. Sebelum buat sesuatu, nak ada ilmu dulu. Betul? Lepas tu awak kena tahu apa yang awak nak. Betul? Lepas tu, awak buat. Tapi perbahasan ulama mengatakan bahawa kita nak kata ilmu Allah datang dulu ataupun iradah Allah datang dulu, bukan dari segi waktu sebab Allah di luar waktu.
Tapi ni kesebelaman dan keselepasan dari segi bukan temporal, non-temporal. Okey, non-temporal. Akal kita tak capai benda ni. Dia tak capai tapi dia tak menyanggah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala di luar waktu. It makes sense to us that he is outside of time and outside of space. It makes sense to us. Dia tidak menyanggah akal kita. Sebab dia Tuhan, dia cipta. Takkan dia nak dekat dalam tu, takkan dia terikat dengan alam, takkan dia terikat dengan waktu. Kalau dia terikat waktu lemah dia kena tunggu. Kan? Allah kena duduk tunggu kan. Tak? Allah tahu dah semua. Subhanallah. Jadi, kudrah berkenaan ijad kulli mumkin wa adamihi wa takyifi. Kudrah ini mewujudkan perkara-perkara yang possible. Ataupun menghilangkannya, ataupun mengubah sifatnya. Ataupun mengubah sifatnya. Nanti akan dibahaskan. Boleh tak Allah Subhanahu Wa Taala mencipta sesuatu yang mustahil? Boleh tak Allah buat sesuatu yang mustahil? Nah, kan? Ada orang tanya kan? Boleh tak Tuhan mencipta lagi satu Tuhan yang macam dia? Okay? Kalau dia tak boleh buat, dia lemah. Kalau dia boleh buat, maka boleh dia Tuhan lebih daripada satu. Dia mencuba nak lock orang Islam ni. Sebab tu kalam ni penting. Orang yang tak tahu jawab, dia boleh tenganga, boleh goyang, dah boleh hancur akidah di time tu juga. Kata Tuhan maha berkuasa atas segala sesuatu. Ala kulli syai'in qadir. Boleh tak dibuat satu batu besar, isi tak boleh angkat, kan? Itu bukan syait dah, kan? It's not a thing. Itu kena perincikan. What is a thing? Very good. Okay? Apa benda? Syait ni apa? Allah SWT berkuasa atas segala sesuatu. Boleh tak Allah menghilangkan sesuatu yang tak ada? So, isu mustahil ni adalah pada masalah dia adalah pada soalan dia. The problem lies in the question. Sebab tu jangan terperangkap. Jangan kata, tu juga. Boleh tak Allah angkat satu batu yang kecil tak angkat? Kan? Apa tadi Ustaz? Boleh tak Allah menghilangkan sesuatu yang tak ada? Kita tak ada nak hilangkan apa, kan? Tak ada nak hilang apa. Tapi boleh ke tak boleh? Soalan tu yang bengap. Soalan tu yang bangang. Dia bukan soalan boleh ke tak boleh. Soalan tu salah. Soalan tu salah. Tapi kalau untuk orang yang tak tahu, dia terperangkap. Dia terperangkap. Betul juga. Susah ni Dia jawab tak ni. ada. Tak ada, hilang kan? Tapi maksud dia Tuhan tak berkuasa ke? Dia main kat situ. You kata Tuhan tak boleh. Nampak? Tak boleh tu. Tak boleh. Tak boleh melakukan sesuatu. Ada orang pantang. Macam saya cakap, adakah kamu nak mengajar sesuatu yang Allah sendiri tak tahu? Ada orang panas. Kata, mana boleh kata Allah tak tahu? Adakah Allah tahu Nabi Muhammad tu perempuan? Saya tanya soalan tu. Dia jam. Dia kata, orang bodoh je tanya soalan macam tu. Ni orang tak faham kan? Tak apalah. Boleh, Allah tahu tak Nabi Muhammad tu perempuan sebenarnya? Kalau kamu kata Allah tak tahu, maksudnya betul lah Nabi Muhammad tu perempuan. Kalau kamu kata Allah tahu Nabi Muhammad tu perempuan, maka betul Nabi Muhammad tu perempuan. So habis, roboh semua agama kita. Ni kegilaan. So boleh tak kata Allah tak tahu? Allah sendiri guna. Adakah kamu nak ajar sesuatu yang Allah sendiri tak tahu? Allah tak pernah pun ajar nak dapat syafaat, pergi ke kubur orang tertentu dan minta syafaat daripada dia. Allah tak pernah. Allah kata, aku tak pernah ajar pun benda ni. Kau nak ajar aku sesuatu benda aku tak tahu. Dari segi bahasa kiasan tu okey, tak ada masalah. Walaupun kita segan nak kata Allah tak tahu, betul. Tapi kalau fikirkan, dalam konteks tu memang kena. Bila dengar benda ni, satu lagi sel otak saya berhubung. Alhamdulillah. Dia macam soalan tanya nombor 1 warna apa? Nombor 1 warna apa? Apa kaitan dengan Kau dengar tak warna tu? Contoh kan. Kan. Kau kemarahan aku tu manis ke pahit kan, contoh kan. Kasih sayang aku ni berat ke ringan kan? Dari segi weight, berapa kilo kau agak kan? Kan soalan merepek kan? So soalan tu problematik.
soalan itu sendiri salah. Kan saya pernah cerita tentang seorang Hindu yang cuba mencabar Harun al-Rashid. Dia minta, hantar ulama kau. Aku nak tanya soalan. Dan ni game mak lipat kan ni. Dia ingat soalan dia pandai sangat. Tapi first time kena ulama kita pun jam ke? Ulama kita pun jam. Tuhan kau berkuasa atas segala tu kan. Dia boleh buat Tuhan lain macam dia. Sebab yang dihantar awal tu ulama yang tidak berkecimpung dalam bab kalam. Dia bidang lain. Sebab benda ni dia kena berkecimpung baru awak biasa dengar, awak dah tahu macam mana nak respon kan. So kalah tak boleh jawab. Akhirnya panggil lagi sekali. Dia duduk canang kami dah menang. Kata nanti. Kita try lagi. So panggil ulama yang pakar dalam bidang kalam pula. Tanya soalan. Ulama tu jawab benda sama. Dia kata soalan kamu salah. Your question is wrong. Sebab kalau kamu kata mencipta Tuhan yang sama, Tuhan tu yang tidak ada permulaan. Kamu minta cipta. Cipta tu maksud dia berpermulaan. So kau kena decide apa yang kau nak sebenarnya. Berpermulaan ke tak ada permulaan? So your question is wrong. I don't have to answer your question. Settle. Pak. Selesai. Soalan ni masih berputar sampai ke hari ni. Orang-orang yang baca, oh Tuhan kau maha berkuasa. Okay, can he do this? Can he do that? Soalan dia salah. So kudrah berkait dengan perkara mungkin, possible things, not impossible things. Ustaz, kalau katalah dia kata kenapa kamu kata salah? Ini berbalik kepada the law of non-contradiction. Percanggahan. Tuhan tu sesuatu yang tidak ada permulaan. Kamu tanya saya, boleh tak Tuhan cipta sesuatu yang sama macam dia? Cipta tu ada permulaan. Soalan macam, boleh tak kamu beri permulaan kepada sesuatu yang tidak ada permulaan? Okay. In fact, regression is contradiction. Married bachelor kan? Allah tiada permulaan. Bolehkah Allah SWT mencipta duda yang berkahwin dalam masa yang sama? Synapses awak tu tengah berhubung. Dia panggil synapses. Very good. Ini strengthening the mind. Ada masalah. Tengah hubung ni, tengah connect. InsyaAllah dapat pahala. Kita bercakap tentang Allah ni. Ilmu paling mulia sebenarnya. Kita bercakap tentang Allah. Allah tiada permulaan. Mana boleh dia cipta satu benda yang ada permulaan? Kemudian dipanggil. Tak, soalan dia, bolehkah Allah mencipta Allah yang sama? Yang sama. Allah tu tidak ada permulaan. Kau suruh cipta tu ada permulaan. So bolehkah Allah mencipta sesuatu yang tidak boleh dicipta? Macam tu soalan dia. Sama juga. Bolehkah Allah Subhanahu Wa Taala memberi permulaan kepada sesuatu yang tidak ada permulaan? Pernah tengok iklan Dugro kan dia ada tunjuk sel tu kan. Dia percaya kan. Ada tengah berhubung. Qalbul haqa'iq. Ini tanaqud, ni penting. Nanti kita akan belajar pasal axiom. Axiom ni saya ulang banyak kali. Axiom ni kalau roboh semua benda roboh. Axiom ni mendakwa bahawa ini our basic operating system of our akal. You kata seseorang tu berakal, dia mesti ada basic batu-bata. One of it is the law of non-contradiction. Kalau ada orang datang kata, tak apa je, contradiction fine je. Dia ada masalah. Ni. Itu kita kata tak waras. Kan? Saya ada dan saya tak ada dalam masa yang sama, Ustaz. Bukan tadi awak yang minum air. Bukan saya tak ada tadi. Itu bukan saya. Tapi siapa yang cakap ni? Saya lah, Ustaz. Dia tak nampak percakapan dia tu bercanggah. Dia tak perasan. Ada orang macam tu. Dia tak perasan tu. Percakapan dia macam bercanggah. Apa? Geng Mak Lipat banyak sangat. Saya nak quote. Banyak sampai tak tahu nak pilih mana satu. We have to show to them it's foolishness. Right? Apa? Banyak sangat sampai kita tak nak pilih mana satu contoh. Simple kata. Kita macam yang minggu lepas kita tak boleh kata orang salah kan. Ni semua pandangan je. Itu contradiction. You tell me that I cannot see anyone as being wrong, but you tell me that I'm wrong. Faham tak? Jadi yang tak boleh itu sebenarnya boleh. Boleh ke tak boleh ni? Cakap orang salah. Kan? Ustaz salah sebab ustaz suka salahkan orang. Ustaz kata dia salah. Ustaz kata orang salah. Mana boleh kata orang lain salah? Ini semua perspektif dia, pandangan masing-masing. Okey, jadi saya salah ke tak salah sebenarnya? Bukankah awak sedang menyalahkan saya juga?
Ada yang tak perasan tau. Itu. It's clear contradiction there. Saya pun lepas saya tak faham Ustaz. Benda ni pun saya. Oh, baru faham. Oh, ya ke? tak apa. Kau bongak kan. Usaha panjang dapat pahala lebih insya-Allah. Apa lagi contradiction yang dia bawa? Yelah Ustaz. Kan semua agama sama. Kan? Tauhid dengan Tuhan Esa dengan Tuhan ada banyak sama ke tak? Tak sama lah Ustaz, kan? Tapi akhirnya tetap semua agama sama. Apa benda kau berbual ni? Kan? What are you talking about? Inilah bila akal tidak dihormati, akal dia akan betul-betul jadi lemah. Dia tak nampak apa yang dia cakap tu. Dan saya tahu ada yang marah kata, kau pun contradicting, kau pun salah. Okay, tak apa. You want to say that I'm wrong? Prove lah. Apa salahnya? Saya boleh jelaskan di mana salah awak. Kalau you nak kata saya salah, jelaskan apa yang salah. Habis faham tak? Ha? Amir? Faham? Faham Ustaz. Alhamdulillah. Faham. Kefahaman ni sedap tau. Dia nikmat daripada Allah. Sangat manis Ustaz. Kan? Dia manis. Manis.